Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil mukarrabin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Uzbiyadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatar arshi wa midada kalimati. Allahumma faqihu fid din wa alimhu taqwil wa may yazakkaru wa ila ulil albab. Rabbana zidna ilman nafi'a wa zubna fahman nabi wa ilhamna al malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsin wa min syarri syaitani wa syirki. Allahumma taf'alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu Aisyah, Ustazah Aisyah. Ustazul. Ceria. Allah mentajalikan sifat cerianya. Masya-Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu alhamdulillah kita dapat lagi bersama dalam pembelajaran kita, murajaah kita bersama-sama untuk sambungannya sifat iradah. Bukan iradat, iradah. Sifat iradah sama basar Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi berkisar dengan sifat 20. Maka bagaimanakah persoalannya? Kita meyakini akan sifat iradah Allah Ta'ala. Bagaimanakah kita meyakini akan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita? Apakah yang dimaksudkan dengan sifat iradah? Sifat iradah adalah berkehendak ataupun berkehendak. Contohnya, Allah ini dia berkehendak. Kalau dalam bahasa kita, contohnya saya nak belajar. Nak tu dalam kehendak kita. Maka sifat iradah Allah ini dia adalah berkehendak terhadap kita. Iradah bagi Allah Ta'ala adalah sifat wujudnya, iaitu sifatnya berkehendaknya kepada kidam, berkehendaknya kepada esanya Allah. Dengan sifat ini Allah menentukan segala yang sesuai dengan Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks berkehendaknya Allah ini, contohnya Allah berkehendak terhadap diri kita untuk belajar pada malam ini.
Kita dapat masuk ni sebab atas kehendak Allah. Allah berkehendak terhadap diri kita masuk ke dalam kuliah pada malam ini. Contohnya, apakah sifat iradah Allah lagi? Allah berkehendak terhadap jodoh kita. Itu sifat kehendak Allah. Dah kahwin pula, dah jodoh, bercerai pula. Sifat iradah Allah juga. Maknanya sifat Allah yang berkehendak. Bagaimana kita ingin meyakini bahawa sifat iradah ini dalam kehidupan kita? Iaitu kita meyakinilah sepenuh hati kita, melalui akal kita, melalui hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat iradah, iaitu dialah yang maha berkehendak. Dan sesungguhnya dialah zat yang berkehendak. Tidak akan terjadi sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat iradah itu bermaksud yang maha berkehendak. Tidak ada apa-apa yang akan berlaku pada alam ini melainkan ia adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan berlaku. Dan menunjukkan bahawa apa yang berlaku pada alam ini merupakan totally sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita ni tak tahulah apa yang akan berlaku esok. Namun Allah dah tahulah. Maka dia berkehendaklah ke atas kita. Kita ini hanya mampu merancang, Allah yang mampu menentukan. Dan apa sahaja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pastinya tidak akan berlaku. Hatta perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Yang berlaku kepada diri kita ataupun alam ini yang diciptakan oleh Allah selain daripada Allah, semuanya dalam sifat iradah Allah. Maka Allah ini maha berkehendak. Kalau sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tak berkehendak, maka ia tidak akan wujud sama sekali. Maka dekat sini daripada kita faham sifat iradah Allah ini, dapatlah kita tahu kita hidup ke atas dunia ini, semua yang berlaku atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kadang-kadang bila kita inginkan sesuatu, kita nak buatkan sesuatu, apa yang kita akan cakap? Lafaz dia. Kita akan jawab insya-Allah. Yang membawa maksud atas kehendak Allah. Kita tak boleh jawab dengan pastinya. InsyaAllah itulah dengan bahasa yang kita meletakkan atau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, iaitu semuanya berada atas kehendak Allah. Kita hanya mampu merancang macam malam ni, merancang je. Tapi kalau Allah kata tak jadi, tak jadi lah. Maka kalau kita tengok dalam kehidupan kita, ada orang ni dia bertungkus lumus, berusaha, bergiat, nak mendapatkan sesuatu. Bersusah payah dia ni nak dapatkan sesuatu dan akhirnya dia tidak dapat. Ini biasa berlaku dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginkan, kita usahakan tetapi tidak dapat. Contoh dalam konteks memandang rezeki anak. Satu pasangan suami dan isteri bertungkus lumus dalam mendapatkan seorang anak. Mungkin 5-6 tahun diuji oleh Allah. Pelbagai cara buat. Tetapi bila Allah tidak berkehendak, maka ianya tidak jadi. Maka Allah ini menyimpulkan dalam firman-Nya, dalam kalamnya, dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kun, jadi. Bila jadinya sesuatu, maka itu sebenarnya atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Kita hanya mampu berusaha. Ada orang berusaha sungguh-sungguh, tapi tak dapat. Ada orang pula yang tak usaha dan tidak mencari, tak buat apa-apa, dapat. Maka Allah berkehendak ke atas dirinya untuk dapat. Tapi kita ni tak tahu nasib kita esok, bukanlah bererti bila saya cakap macam ni, so esok kita tak payah lagi kerja. Kita tak payahlah belajar. Nanti Allah akan bagi kita rezeki. Allah akan bagi kita ilmu.
Jangan ikut tara macam tu sampai ketua pun tak pandai. Sebab kena ada jalan usaha. Kita kena ingat bahawa tindakan yang kita buat, kita tak tahu akan masa depan kita. Kita buat dengan harapan usaha kita tadi. Kita mengharapkan kepada Allah, usaha yang Allah anugerahkan kepada kita. Usaha itu pun kita tak boleh ada. Melainkan Allah memberikan anugerahnya terhadap diri kita untuk melakukan akan usaha tersebut. Maka Allah Ta'ala akan mewujudkan segala perkara-perkara yang baik. Maka kita kena ingatlah, khairul maftarallah, iaitu segala perkara yang baik adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat iradah Allah. Kat sini kita kena mengimani pula dengan yang dipanggil berimannya kita kepada qada dan qadar Allah. Iaitu baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada totally daripada sifat diri kita, campur tangan diri kita ataupun makhluk. Makhluk itu hanyalah dipanggil sebagai satu sahaja yang diperkehendakkan oleh Allah terhadap dirinya. Contohnya kalau kita tengok, kan? Kita diuji dengan satu penyakit. Kita diuji dengan satu ujian. Ujian yang kita panggil sihir. Maka dia melibatkan dengan gangguan jin, gangguan benda-benda halus. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, terkena pada diri kita, dia tak jadi. Tapi kenapa Allah bagi? Sebab Allah juga berkehendak terhadap diri kita. Ini nak memahami akan sifat iradah Allah. Dialah yang maha berkehendak. Hari ini kenapa kita kahwin dengan si Fulan bin si Fulan? Kehendak Allah. Hari ini kenapa kita duduk dalam majlis ilmu? Atas kehendak Allah. Maka kita minta pada Allah, moga-moga kita ini sentiasa diperkehendakkan oleh Allah berada dalam majlis-majlis yang penuh dengan kebaikan. Supaya kita ini tidak terkeluar daripada benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang lara, benda-benda yang menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Inilah dalam kita memandang semuanya atas kehendak Allah. Itu dalam sifat iradah. Sifat iradah ini maksudnya apa? Allah lah yang maha berkehendak. Bagaimana pula kita nak meyakini sifat sama Allah? Iaitu sifat maha mendengar Allah. Kita tahu sama ni dengan perkataan nama Allah As-Samik, yang maha mendengar. Macam mana cara sama Allah ini? Macam mana cara Allah ini mendengar? Maka kita kena tahu bahawa sifat sama ini adalah dengan nama Allah As-Samik, yang maha mendengar. Iaitu Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu yang bersuara ataupun tidak bersuara, ataupun yang berbisik, hatta di dalam dada-dada umat manusia. Semua Allah boleh dengar. Maka kita meyakini bahawa Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat yang maha mendengar. Dan sesungguhnya dia mendengar segala sesuatu yang tersembunyi. Dan segala sesuatu yang jelas. Iaitu sir. Secara siron pun dia dengar. Secara yang tersembunyi, yang duduk dalam hati. Ataupun secara yang jelas yang dipanggil au-jahrun, dia pun dengar. Akan tetapi sifat sama Allah tak seperti sifat pendengaran kita. Ini ada perbezaan. Kerana sesungguhnya pendengaran manusia melalui perantaraan telinga. Dia kena ada alat. Sekiranya kita tak ada gegenang telinga, nescaya kita tidak akan dengar. Sekiranya kita tutup lubang telinga kita ni, kita tak boleh dengar. Macam cerita P.Ramlee tu, dia ambil kapas tu dia tutup. Bising sangat orang bilik sebelah tu kan. Apa dia buat kan? Dia ambil kapas dia tutup. Maka kita ini mendengar kena ada guna alat perantara. Salah satunya kena ada gegendang telinga, kita kena ada lubang telinga, kita kena ada telinga yang dipanggil sebagai satu alat perantaraan. Maka Allah tidak sama sekali seperti makhluk yang menggunakan alat perantara. Ini menunjukkan akan sifat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ini dia tidak berhajat kepada anggota. Dia tidak berhajat kepada sesuatu.
Dia tidak berhajat kepada telinga untuk dia mendengar. Maka dia maha mendengar segala perkara-perkara yang wujud di atas muka dunia ini. Allah tak perlukan kepada sebarang perantaraan. Contohnya, Allah tak perlukan angin untuk membawa suara tersebut. Ataupun Allah tak perlukan apa-apa sahaja untuk mendengar tentang sesuatu. Ini adalah tentang sifat sama Allah. Hebatnya Allah, dia tak ada perantara. Maka dia boleh dengar semua yang ada di langit dan di bumi. Yang tersembunyi ataupun yang nyata. Maka Allah ini dia tak nak pun. Dia tahu manusia ini suka menipu. Maka nanti bila mana kita dah mati nanti, di hari hisapan kita nanti, yang pertama sekali kena kunci mulut lah. Mulut cakap lain, hati kata lain. Kan kita biasa kan? Dalam hati nak makan nasi lemak, tiba terpancur mi goreng. Itu biasa lah gitu. Kat rumah teringin makan roti canai, sampai kedai mamak terus order nasi goreng kampung. Maka ianya tidak sama. Sebab itu Allah tidak mahu mendengar akan mulut kita. Yang Allah nak dengar adalah hati kita. Yang Allah nak tengok adalah hati kita. Sebab tak ada orang boleh scan hati kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita buat pada hari ini adalah untuk mendapatkan secebis perhatian Allah pada diri kita. Apa yang kita buat pada hari ini adalah untuk mendapat secebis je pandangan Allah pada diri kita. Ihsan Allah pada diri kita. Maka apa yang perlu? Semuanya akan menjadi saksi kepada tubuh badan kita di hari kebangkitan nanti. Mata jadi saksi, hidung jadi saksi, telinga jadi saksi, tangan jadi saksi, tetapi mulut tidak sama sekali. Itulah yang dikatakan dengan sifat sama Allah. Dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Hatta tak terlafaz, Allah tahu. Sebab tu Allah tidak mahu memandang akan perbuatan diri kita. Solatlah tahajud beribu rakaat pun, tetapi kalau ada ujub takabur sombong dalam hati, Allah tolak. Berzikir, bertasbihlah kita pun tak menang tangan. Tetapi kalau ada rasa diri kita lebih bagus daripada orang di hadapan kita, Allah tolak amalan kita. Hatta kita membaca Al-Quran sekalipun, kita menjadi hufaz Al-Quran sekalipun, kita faham tafsir Al-Quran sekalipun, tetapi kalau dalam hati kita ada secebis kesombongan, maka Allah laknat kita dengan mencampakkan ayatul Quran itu ke wajah kita. Wa na'udzubillah min zalik. Itu yang kita nak, sentiasa diri kita ini diberikan peringatan demi peringatan. Akhirnya kita jadi takut. Bila takut dengan Allah, kita tidak akan meninggalkan amalan. Tetapi bila kita takut dengan Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Kenapa kita membuat kebaikan? Kenapa kita nak masuk kelas untuk mendengar tentang semuanya ini? Kerana kita nak tahu kedudukan kita. Siapakah kita di sisi Allah? Ilmu tidak akan datang bergolek, kecuali ilmu itu perlu datang dengan sedikit pengorbanan. Lagi banyak kita korbankan masa, lagi banyaklah ilmu yang kita dapat. Lagi banyak kita korbankan tenaga, lagi banyaklah juga ilmu itu akan meresap. Ilmu bukan hanya sekadar kitab, ilmu bukan sekadar pada tulisan, tetapi ilmu adalah datangnya dengan menghasilkan amal dan rasa. Kita nak sampai pada kemuncak rasa ni. Maka kita balik. Rasa dah jauh dah kita belajar, patah balik. Nak membetulkan balik akidah kita. Nak membetulkan balik diri kita. Kita takut kita ini telah jauh tersasar. Walaupun kita dalam konteks ataupun barisan orang-orang yang melakukan amal dan ibadah. Kita takut sangat. Takut kita banyak bersedekah. Sedekah itu hanya untuk mencampakkan kita lagi ke dalam api neraka. Di atas rasa sifat kesombongan kita. Di atas ada rasanya sifat diri kita. Di atas rasanya diri kita ini yang mampu memberi sehingga menghijab segala sifat Allah. Itu yang kita tak nak. Maka latihanlah kita lalui. Di dunia ini ada latihan.
Sebagaimana Tok Kenali berikan pesanan kepada semua, jangan ada akan wujud dirimu. Maka macam mana nak hilang wujud diri ni? Macam mana kita nak buang segala nama kita? Buatlah sesuatu innama a'malul binniyat. Buatlah sesuatu kerana Allah, bukan kerana kepentingan peribadi. Hatta ada agenda peribadi. Itu tak boleh. Lillahi ta'ala lafaz kita. Hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada langsung agenda peribadi kita. Itu adalah tentang sifat sama yang dipanggil as-sami', yang maha mendengar. Maka telinga kita ini hanyalah satu alat perantara untuk mendengar. Kalau Allah tarik sifat sami', Allah pekaklah kita. Bukan bermakna ada telinga mampu mendengar. Sebab itu pendengaran ni dia ada zahir dan batin. Zahirnya mungkin kita boleh dengar. Batin kita macam mana dia mendengar? Adakah kita mampu mendengar nasihat-nasihat, teguran-teguran, ilmu-ilmu? Ataupun kita menolak? Ada orang dia suka menggunakan telinganya untuk mendengar perkara yang sia-sia. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia rasa telinga tu dia punya. Kita rasa telinga kita ni Allah punya. Maka kita tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya. Itulah sifat sama Allah. Bagaimanakah kita meyakini sifat basar Allah? Iaitu sifat melihat. Basar ni dalam nama Allah Al-Basir, yang maha melihat. Macam mana kita nak meyakini bahawa Allah itu melihat? Adakah dia juga menggunakan perantaraan mata? Maka kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan melihat. Kita gunalah kalam Allah. Kita emphasizekanlah ayat Allah. Iaitu kita lepas ni kata Allah itu Al-Basir, yang melihat. Basirun, melihat. Kita selalu guna perkataan-perkataan yang biasa. Kita ni mengaji kan. Gunalah ayat-ayat Allah ni. Basir ini mendengar. Basir itu melihat. Sama itu mendengar. Gunalah ayat Allah, berlatih-latihlah untuk kita gunakan. Sifat iradah Allah, iaitu Allah itu berkehendak. Dan sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Dia mampu melihat semut hitam yang berjalan pada waktu malam yang gelap gelita. Bahkan Allah ini juga mampu melihat lebih kecil daripada semut. Allah boleh lihat tak virus COVID? Boleh. Walaupun 80 ni, kita kena lihat melalui mikroskop. Allah boleh lihat. Tidak ada yang boleh tersembunyi pun daripada sesuatu yang ada di permukaan bumi ataupun di dalam bumi daripada penglihatan Allah. Di atas langit, di bawah langit, ataupun di mana sahaja, Allah ini tetap akan lihat. Ini sifat basar ataupun basiran Allah. Dia mampu melihat. Dia tidak juga seperti manusia yang perlukan berbola mata untuk melihat. Dia memerlukan iris kalau perempuan. Kalau kita ni kena ada berbola mata, kena ada anak mata, kena ada iris macam-macam lah, kanta mata, barulah kita boleh mampu melihat. Tetapi Allah tidak perlukan sebarang perantaraan untuk melihat sesuatu pun. Segala perkara yang wujud, Allah Ta'ala mampu melihatnya walaupun tanpa cahaya. Kita tak boleh melihat kalau tanpa cahaya, gelap gelita. Rumah kita gelap, kita buka lah mata tanpa sebarang cahaya. Kita tak boleh mau legam gitu. Kita akan langgar kerusi. Kita akan terjatuh. Kita akan tersentuh macam-macam. Tetapi Allah ini, walaupun dia tidak ada cahaya, tetapi dia mampu melihat dalam keadaan yang gelap gelita. Allah melihat apa? Hati kita. Allah tak nak tengok pun perbuatan kita. Sebab tu kita kena sering perbaharui akan niat kita. Innama a'malul binniyat, perbaharui. Aku buat ni kerana apa? Kenapa kita buat benda ni semua? Kerana Allah Ta'ala. Maka tiada batas dari Allah Ta'ala untuk Allah ini melihat. Tiada batasan. Kita kalau jauh pun kita dah tak nampak. Tapi bagi Allah, dia nampak. Kita gelap pun tak ada cahaya, kita dah tak nampak. Bagi Allah, tiada batasan untuk Allah melihat. Itu antara yang kita nak hurai pada malam ini, sifat iradah Allah, iaitu Allah yang maha berkehendak. Yang kedua, sifat sama Allah, iaitu Allah ini sifatnya maha mendengar.
Dan sifat basar Allah ataupun basiran Allah, iaitu Allah ini dia maha melihat. Itulah 3 sifat Allah yang kita kena tahu. So, itulah tentang sifat iradah. Iradah ini dia maha berkehendak. Maka Allah ini berkehendak kepada kita akan sesuatu. Wa isqala lil malaikati inni ja'ilu fir'ani khalifah. Tidak aku menciptakan jin dan manusia, melainkan aku berkehendak ke atas mereka menjadi khalifah. Aku berkehendak ke atas mereka untuk mereka mengenali aku. Aku berkehendak ke atas mereka untuk mereka mentajalikan sifat-sifat aku. Aku berkehendak ke atas mereka agar mereka ini menjadi sebenar-benar hamba yang tunduk dan taat kepada aku. Itu maksud dia. Sehingga perjanjian-perjanjian telah terikat di antara roh dengan Allah. Sebagaimana kita tahu, kita ni mengikat perjanjian. Jangan main-main ni, roh kita janji dengan Allah. Dia jawab apa? Alastu bi rabbikum. Roh kita jawab, qalu bala syahidna. Di atas perjanjian tersebut, roh ini akan kembali kepada Allah untuk ditanyai akan segala-gala yang telah kita janjikan dahulu. Tetapi apabila roh ini dia masuk dekat dalam jasad, jasad ini yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan zulmat yang dipanggil, yang kita duk belajar tu. Jasad kita ni yang dijadikan daripada tanah ini, dijadikan daripada sehina-hinanya ini, maka di situlah teruji dengan ujian. Maka tempat ujian kita di mana? Di dunia. Dunia ini adalah tempat untuk ujian, bukan tempat untuk rehat. Dunia ini bukan tempat untuk reward, tidak. Dunia ini ujian semata-mata. Kalau kita lulus ujian ini, hadiah kita nanti menanti di syurga. Kalau kita tak lulus ujian kita di atas muka dunia ini, kita tunggulah azab Allah yang sedang menanti. Dengan sifat Allah yang dipanggil Al-Muntaqim, yang maha keras siksaannya, maka Allah akan mengazab kita. Kerana Allah itu bukan tinggalkan kita ini seorang-seorang. Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sesaat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah sentiasa bersama dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Malah Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Inilah sifat Allah yang tidak pernah meninggalkan kita walau sesaat pun dalam hidup kita. Kita yang tinggalkan Allah di atas kegelapan-kegelapan yang dipanggil nafs dalam jiwa kita. Nafsu kita. Allah berikan kepada kita, rahmat kepada kita, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai satu petunjuk hidup kita. Allah bukan biarkan kita seorang-seorang. Dan Allah juga memberi peringatan bahawa dunia dan alam ini hanyalah sebagai satu tempat senda gurau. Allah bagi tahu. Bukan Allah tak bagi tahu. Bagaimana kita nak mengharungi perjalanan dunia ini? Bagaimana kita nak memandang akan alam dunia ini bahawa ianya hanya satu sebagai senda gurau? Kita kena sering mengingati akan kematian. Bila kita ingat akan kematian, dia akan mematikan akan cinta pada dunia. Kalau kita tak ingat pada mati, maka cinta dunia itu akan membuak-buak. Sebab semua yang kita miliki ini, kita akan tinggalkan, termasuk tubuh badan kita yang kita miliki pada hari ini, kita akan pisahkan dia daripada roh dan jasad. Terpisahlah kita. Yang kita duk jaga selama ini jasad kita. Tak nak bagi sakit, nak bagi jasad kita cantik, nak bagi jasad kita sihat, nak bagi jasad kita ini dikenali, nak bagi jasad kita ini nampak macam bagus. Tetapi akhirnya Allah akan pisahkan antara roh dengan jasad, iaitu dengan kematian. Apa yang kita nak bawa pada Allah nanti, itulah yang dipanggil Ruhul Qudus, yang sempurna. Baliklah pada Allah. Dan kita belajar pada hari tu, yang hari Sabtu tu, bagaimana masuknya kita punya, yang dipanggilkan zat-zat Allah ke dalam tubuh badan kita. Allah kata kejap lagi aku nak ambil balik. Maka kenapa Allah bagi pada kita? Allah bagi kepada kita kedudukan, Allah bagi kepada kita pangkat, Allah bagi kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita rasa hebat, Allah berikan kepada kita kekayaan. Itu semua amanah Allah yang perlu kita buat atas muka dunia ini, bukan kerana untuk diri kita.
Ada pangkat bukan Allah suruh je seronok-seronok untuk dipuja dan dipuji. Tidak. Allah suruh gunakan pangkat yang Allah bagi itu, berikan pada kita itu untuk kita bawa umat manusia ini mengenal kepada Allah. Allah bagikan kepada kita kekayaan. Sebab itu kita kena ingat kekayaan ini ada penggiliran. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya dia tak boleh rasa milik tu milik dia. Sebab dalam rezeki dia ada milik orang lain. Kalau semua orang kaya hari ini betul-betul dia melakukan amanah dan tugasan dia sebagai seorang hamba Allah, tidak ada orang miskin atas dunia. Maka kita pergilah kampung-kampung. Kita tengok kenapa ramai orang miskin yang tak makan. Sebab rezeki mereka ada pada orang yang ada duit. Tetapi orang yang tidak ada duit ni dia buat apa? Dia memuaskan hawa nafsu dia. Sehingga dia terlupa bahawa dalam rezekinya itu ada hak kepada orang miskin. Itu dipanggil penggiliran. Tu kita risau, kita takut sangat. Bagi orang yang berilmu, ada ilmu, Allah berikan kepada dia kefahaman. Allah berikan kepada dia ilmu. Allah berikan dia peluang. Allah berikan kepada dia pengorbanan untuk dia menuntut ilmu. Tetapi hanya untuk membesarkan dirinya pun tak boleh. Dia ada ilmu sekadar dia tahu untuk diri dia, untuk dia rasa hebat pun tak boleh. Maka orang yang ada ilmu ini dia kena membantu orang-orang yang tidak ada ilmu untuk memahami akan kefahaman dalam Islam khususnya, dan khususnya kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita ada ilmu ni kerja nak tegur orang, ini salah, ini tak betul, ini tak betul, ini tak, bukan. Kita kena menceritakan, kena membawakan ilmu itu, memberikan kefahaman ataupun membawa sedikit pengorbanan tanpa ada agenda peribadi. Sebab yang beri kefahaman itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah yang bercakap itu. Maka kita kena, orang kata, berkorban. Begitu jugalah dalam kesihatan. Allah bagikan kepada kita kesihatan. Boleh jalan sana sini. Jangan kita ingat kesihatan tu kita punya. Kalau kita ingat kesihatan tu kita punya, kita habis gunakan kaki kita berjalan kepada tempat yang tak apa-apa, maka Allah akan memberi azab pada kita. Kesihatan yang baik adalah untuk beramal ibadah. Bukan kesihatan yang baik untuk memuaskan nafsu. Bukan. Inilah antara bagaimana kita tahu hidup kita ni. Pusing tang, pimai-pimai tang tu kena kat kita. Pergi kat mana pun kena kat kita. Kenapa Allah menciptakan alam ini dengan penuh keindahan? Untuk kita lah. Kena pergi. Tapi kita pergi bawa apa? Bawa nafsu sarakah. Bawa nafsu yang seperti apa ni? Nafsu yang penuh dengan ketakmakan. Kita pergi. Sehingga tertutupnya wajah-wajah Allah dan tajalli Allah. Nampak? Tu yang kita tak nak. Kita risau sangat. Kita takut sangat. Maka kita kena tengok. Dalam perjalanan hidup kita ini, apa yang kita nak? Ultimate goal kita ni untuk apa? Apa yang kita nak dalam ultimate goal kita? Nak kembali kepada Allah. Hidup kita ni nak kembali kepada Allah. Maka kalau kita tengok, kita punya ulama-ulama ini bertungkus lumus hampir setiap hari, setiap jam ada kuliah, tapi tak ada orang nak dengar. Kita bahagian perempuan, kadang-kadang kita ada keserasian. Ni nak cerita keserasian. Kita tak ngam dengan guru ni, tapi kita ngam dengan guru ni. Kita ikut ada. Selagi mana dia membawa pada syariat yang benar. Jangan kita biarkan diri kita ini terus terjatuh dan terjatuh. Kita kena bangkit kembali. Kerana diri kita juga akan jatuh. Kita tidak semestinya sentiasa berada di atas. Akhirnya hidup kita seperti roda akan jatuh juga ke bawah. Begitu jugalah dengan kebangkitan. Kebangkitan Islam telah jatuh pada zaman Utsmaniyah. Jatuhnya kerajaan Rom itu dan tak pernah naik sampai sekarang. Tapi akan naik. Siapa yang akan naik itu? Kita tak nak ambil bahagian ke? Kita tahu Allah kata akan adanya ketamadunan Islam ini akan naik. Setiap 100 tahun dalam Islam akan diperbaharui akan Islam. Contohnya, ulama kita duk cerita. Takkan kita tak nak ambil sebahagian daripada kerja tersebut? Allah perlukan kita tak? Allah tak perlukan kita.
Kita yang perlukan Allah untuk dapatkan nama dalam sebahagian daripada yang Allah telah janjikan tersebut. Itu lebih dalam lah, insyaAllah, sifat iradah. Tapi perempuan ini dia ada satu je. Kata perempuan lah, saya lebih suka dengan konteks perempuan ataupun wanita. Wanita ni dia dominannya dengan emosi. Macam kita belajar hari tu, tengok kita kalah kat mana? Part hati pun kita kalah. Tu belum habis lagi. Belum congkel lagi ni. Kalau kita congkel lagi lebih dalam nanti, saya akan congkel 3 hari 2 malam. Memang ada kos 380. Kos tu sebenarnya kos hotel je. Kan kos apa pun. Kos hotel je semata. Sebab kita ambil 2 malam. Dulu kita buat 3 tahun ke 4 tahun dulu. Pun 300 lebih. Sekarang makin mahal. Ada peluang boleh masuk. InsyaAllah fulfill program. Kalau Allah berkehendak atas kita, insyaAllah kita akan sampai. Kalau Allah tak berkehendak, mungkin Allah akan hantarkan yang lain. Tapi kita sebagai macam mana pun cuba. Itu dalam 3 hari 2 malam bulan 10, 12, 13, 14. Kita akan buat di Hotel Primera. Memang saja saya ambil hotel pun. InsyaAllah nak join. Memang saja, saya memang suka ambil hotel. Sebab wanita ni memang dominan dengan hotel. Nak keselesaan. Nanti kan saya dah masukkan poster tu, bolehlah kontak direct dengan admin yang urus, bukan saya. Saya ini hanyalah penceramah yang dijemput. InsyaAllah jemputlah beramai-ramai. Dan hari Sabtu insyaAllah kita akan bersama-sama dalam kupasan kebangkitan selepas kejatuhan. Bagaimana kita nak bangkit. Saya lebih bawa kepada motivasi, bukan cerita tentang Islam. Islam tu selingan ni. Macam mana nak bangkit balik. Bagaimana kita nak bangkit balik kita dan setelah jatuh ni. Jangan biarkan jatuh lama-lama, kena bangkit. Okey, selesai tentang sifat iradah, sifat basar, sifat sama'. Kita tengok ada satu soalan, bagaimana kita nak lihat dalam hati kita semua perbuatan atau semua perkara itu bergantung ataupun datangnya daripada Allah sepenuhnya. Macam mana kita nak tanam dalam hati kita ni? Semua yang berlaku ini adalah sifat perbuatan Allah. Ataupun semua yang berlaku ini adalah sifat iradah Allah. Maka kita kena faham, manusia ini dia ada bertahap-tahap. Manusia ini tahu Allah itu wujud. Manusia juga tahu rezeki itu datang daripada Allah. Namun manusia tidak menjiwai akan sifat wujud Allah. Dia masuk part jiwa, iaitu rasa. Nak kata senanglah, tawakal dia tu tak tebal lah dalam hati dia. Maka saya sangat suka ikut daripada pesanan dan nasihat daripada Imam As-Sanusi radhiyallahu dalam kitab As-Sughra, kitab Akidah As-Sughra. Dia kata apa? Bagi orang yang berakal untuk memperbanyakkan zikir dengan kalimah tauhid. Dia zikir dengan kalimah tauhid untuk apa? Lalu dia ni khusyuk akan zikir tersebut. Kita ni berzikir-zikir ni sampai kepada tahap khusyuk pada zikir yang kita lantunkan. Maka lafaz dan juga makna mula meresap masuk ke dalam hati mereka dan bersatulah semuanya itu dalam darah daging mereka. Saya yakin dekat kita ni ada yang telah menjiwai benda ni. Contohnya selawat tafrijiah. Ada yang dah mula menjiwai melalui darah dan daging mereka. Ada yang dah sampai. Ada mungkin yang belum. Maka kita tengok dengan perkataan menjiwai sebenar-benar kalimah tauhid bukan sekadar kognitif, iaitu tahu dan pegang. Bukan sekadar tu. Tetapi kena ada kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala total. Maka ia melahirkan kepada tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu ayat itu dia ada kembar dia dengan la haula wala. Kita tak ada daya melainkan semua itu daya Allah. Bila nak bertawakal kepada Allah, kita kena menafikan sifat kita. Sebab semuanya itu datang daripada sifat Allah. Maka ia melahirkanlah ia syuhud hati kita pada Allah. Lahirlah sifat mahmudah dalam jiwa kita terhadap
Sesuatu yang kita lakukan sehingga ia benar-benar rasa. Semuanya itu tempat kembali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa poin dia? Nak menjiwai. Perbanyakkanlah berzikir mengingati Allah. Tu nak sampai kepada nak menjiwai sepenuhnya dalam jiwa kita ini bahawa semua perbuatan Allah adalah dengan perbanyakkan zikrullah. Zikrullah ini pertamanya dia nak mengajar kita untuk apa? Pertama dia nak ajar membuang keakuan diri kita. Kalau zikir kita sebanyak-banyak dia masih lagi tak buang keakuan dan kesombongan dalam diri kita, makna zikir kita itu belum bermula. Bukan belum start. Bukan belum start sama. Bukan belum sampai, belum bermula. Nampak? Ini kata alim-alim ulama, kata ahli-ahli sufi. Sekiranya engkau berzikir setiap hari, katakan, tetapi zikir itu tidak mampu membuangkan kesombongan ujub diri dalam dirimu, bermakna engkau belum bermula berzikir. Habis kita buat apa sama ni? Nampak tak? Apa kita buat? Entahlah Ustazah buat apa tak tahu. Maknanya dia belum sampai ke muncak. Kita belajar-belajar ni. Sampai tak? Entahlah Ustazah. Kejap ada awan Ustazah. Kejap hilang awan tu. Kejap kan ada pergi ke loop. Kejap kan dia pergi ke fuad Ustazah. Kejap dia pergi kolbu. Kita kat mana? Sampai tak? Tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Bila kita tahu tingkat hati kita tu, kita tahu, oh aku ni dekat kolbu ni. Dia dah tahu dah. Tak boleh kolbu sangat dah ni. So kena turun sikit lah. Turun pergi mana? Pergi fuad sikit. Kita lebih sangat ke sodru ni. Sodru ni, oh tak boleh lah. Ada masa kita kena pergi sodru. Ada masa kita turun kepada kolbu. Kolbu ni je sifat dia apa? Collapse. On off lah. Kita pun tahu on off. Oh come on, tak boleh ni. On off. Kita kena turunkan hati kita sampai kepada fuad. Tu tak sampai tu. Dah sampai fuad tu jangan maintain kat situ. Turun lagi kepada loop. Ini pun kat sini pun kita dah tahu. Kalau kita tahu peringkat diri kita ni, kita tahu kita kat mana. Aku ni sodru dia ni. Dah melampau-lampau dia ni. Kita kontrol lah. Kita boleh kontrol diri kita. Sebab tu ramai orang suka perkataan awan-awan hari ni. Sikit-sikit Ustazah ada awan Ustazah. Dia guna perkataan. Rupanya sepanjang kuliah tu ingat awan dia tak habis-habis. Bila kita tahu kita ada awan, apa perlu kita buat? Kita salahkan orang tak? Tak, kita salahkan diri kita. Puas-puas balik diri kita. Bila ada awan tu, dia mula pergi pada sodru sodru ni tak boleh lama kat sini. Dia kena turun lagi. Turun lagi. Kita nak kalau boleh sampai ke loop. Tapi kat loop tu pun tak boleh selalu. Sebab loop tu dia tenang. Kita akan sampai tahap tu lagi. Tapi insyaAllah ada masa kita akan sampai. Bila sampai pada loop tu, nangislah jawapan. Kalau siapa tak sampai, kena cari sampai. Itu kan, kalau bila kita belajar ni sampai kita boleh faham. Kita belajar ni nak faham diri je. Bukan nak faham tentang keadaan sekeliling. Tu tujuannya. Nak tahu, nak apa orang kata, measure diri kita ni kat mana ni. Tak payah measure diri orang. Measure balik diri kita. Sampai kita boleh tahu, oh aku tak boleh ni. Bila kita berada di pada tempat yang sentiasa dipandang orang ni, kita sentiasa dihargai tau. Orang hargai. Kejap-kejap orang panggil. Oh terasa sungguh diriku dihargai. Kita sentiasa dalam perhatian. Tapi kita tak lama. Kita bila duduk atas, kita akan jatuh. Bila jatuh itu, masa itulah kita perlu beruslah dengan Allah. Cari balik kekuatan diri kita. Cari balik mana ni, kat mana aku silap ni. Jangan letak diri kita ni sentiasa menjadi perhatian orang ni. Bahaya ni. Sentiasa diperhatikan, sentiasa menjadi perhatian, sentiasa dikehendaki oleh orang. Ni bahaya. Pada tahap ni sentiasa ni payah. Sebab itu Allah jadikan malam dan siang. Siang kita akan terus, malam kita akan ingat balik kau siapa. Turun balik. Nak turun ke loop tu, daripada sodru nak turun ke loop tu berapa peringkat tu. Jangan ingat 5 minit boleh turun. Oh sodru turun ke loop. Oh tu hebat sungguh. Nak buang awan pun sekian tu. Bukan senang nak tepihkan ni awan ni. Cenyah. Kan boleh. Kadang-kadang nak membuang awan tu dengan sedikit keperitan.
kepedihan, kesakitan, cacian, makian, ujian. Apa yang berkaitan dengan an lah kat belakang tu senang cerita. So kita nampak kat sini diri kita. Nanti insyaAllah dalam 3 hari 2 malam kita sama-sama lah mencari dan membongkar. Siapa yang bersama dengan saya, dia tahu dah dekat muka dia ni dah ada akan rahsia-rahsia Allah. Jangan cerita dengan orang, malu lah. Kita dah tahu kita cukup lah. Rahsia Allah ni. Maknanya nak nampakkan ianya tidak bersatu tetapi ianya wujud. Ia tidak menyatu tetapi ianya ada. Ianya tidak hadir tetapi dia itu wujud. Uish, gila bahasa tu. Mimpi dalam mimpi. Nak cerita apa? Tak Zira. So boleh faham dan jelas part ni. Kita nak belajar ni sebab tu saya panggil murajaah. Murajaah ini adalah untuk kita lebih faham dan santai. Sifat iradah Allah. Tak payah belajar tinggi mana lah. Tak payah nak belajar tentang apa? Bulaghah